Satu platform Ya, satu je untuk buat live untuk buat live. tahun ni sampai ke tahun depan, jawapannya TikTok lah. TikTok. Ha. Okay. Kalau Kenapa? boleh bagi jawapan kedua, Oh, Lagi ini ialah Bos Jijok. Bos Jijok merupakan seorang life strategist yang membantu usahawan orang-orang biasa yang nak buat live untuk menjual dan menjana income. mungkin waktu rehat ada sejam ke 2 jam ke dia rehat, dia nak buat live. What is 5 tips, 5 step ataupun 5 tips ke yang Bos Jijok boleh share yang orang ni boleh apply sehari-hari dalam bulan puasa tu? Silakan. okay. So, benda pertama, of course, You're listening to the Sire Skill Podcast, where we share and talk about how anyone, and we mean anyone, can grow business from just your skills. This is the place to be, where one skill is all you need. Now, here's your host, Pae Brian. Okay, Bos Jijok. So, yeah, sebenarnya Bos Jijok, terima kasih bersama dengan saya hari ini. Sedengar rushing tadi nak ada meeting dengan klien, tapi alhamdulillah sempat untuk kita berada sesi recording ni. Jadi saya ucapkan terima kasih sebab bersama dengan saya dan juga dalam kita punya podcast, The Sell Your Skill Podcast ni. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, mungkin ada yang kenal dan mungkin ada yang nak lebih kenal dan mungkin ada yang tak kenal Bos Jijok siapa. So jadi, siapa sebenarnya Bos Jijok ni? okay. So, susah soalan tu. Memang ramai lah tak kenal lagi. Kita pun baru-baru je lagi ni kan. Okay. Dekat Twitter pun baru je lagi. So, saya kenal lah diri saya sikit. Boleh, silakan. Saya Bos Jijok, atau nama sebenarnya Azizi lah. Tapi memang di social media orang kenal sebagai Bos Jijok. And saya lebih kepada freelance, sebagai freelance trainer, specific niche down kepada TikTok live specialist. So kerja saya banyak keluar, pergi konsult brand-brand, founder-founder tentang live, susunkan campaign live dia. Itulah kebanyakannya kerja saya lebih kepada itu. So basically memang fokus live saja. Yes, memang Okay. fokus live sebab demand tengah banyak and banyak orang perlukan lah tentang live tu. Faham. Okay. Dan sekejap saya nak congkir sikit punya knowledge ni sebab kita rasa ramai yang perlu nak tahu. Dan of course tentang you pun fokuskan live dekat TikTok, betul kan? Betul? Ya, Live dan saya sendiri pun nak tahu apa yang saya kena buat untuk grow my presence lagi, tapi kita akan bincang sekejap lagi sebelum tu. Jadi mungkin kita nak tahu a little bit more tentang diri Bos Jijok ni. Macam mana you boleh stumble upon ataupun macam mana boleh masuk dalam bidang TikTok live ni? Tiba-tiba ke ataupun bangkit satu hari macam aku nak fokus buat live lah atau macam mana? So boleh kongsikan sikit. Dia agak random lah Pak E, sebab saya basically background belajar business admin dekat UIA. Memang major marketing lah. Lepas tu buat business sendiri, jam kerja marketing agency, lepas tu buat marketing agency sendiri. Tak tahu masuk ke business mentoring sebagai trainer. And dekat situlah secara random je tiba-tiba dapat modul Zizi, Jijok, you kena ajar TikTok live dengan TikTok shop. For the first time itulah, saya ingat lagi awal-awal, saya cerita sikit baik saya ingat lagi awal-awal tanya dengan trainer tu, ini nak ajar apa ni? Kita dah sejam lagi nak training so nak ajar apa ni? Lepas kata, senang je TikTok live, main sini. Sekali dia ajar, tahu apa separuh kertas A4 je dia bagi. Separuh kertas A4 je? Separuh kertas A4, itu pun tulis besar-besar. So start dari tu lah saya macam tak puas tau. Macam nak ajar pun macam ni sikit sangat ni, dia macam kurang impact. Faham. So saya research TikTok pula banyak berubah. And datanglah sampailah jadi sekarang dah 12-14 modul untuk TikTok live dengan TikTok shop. Itulah sedikit random lah jenis dia tu. Jenis yang random tapi jenis saya ada satu orang kata persepsi ataupun satu benda yang saya suka tentang jenis random ni, sebab selalunya jenis yang random ni lah yang selalunya membuatkan diri kita ni jadi orang yang terbaik sekali. So saya rasa macam mungkin salah satu contoh ialah Bos Jijok ni lah, random tiba-tiba stumble upon kan, masuk TikTok live dapat separuh kertas A4 je untuk mengajar kan. Tiba-tiba sekarang dah ada berbelas-belas modul. Dan kaitan dengan TikTok live sendiri, ada perbezaan sebelum saya masuk lebih lanjut. Perbezaan banyak ke daripada Bos Jijok mula dulu
dengan sekarang apa yang Bos Dijo ajarkan berkaitan dengan TikTok live ni? Jauh tak perbezaan itu? Maksudnya TikTok yang dulu. Ya betul. Maksudnya masa you mula tu mungkin masa Bos Dijo mula tu bila tu? Okay, saya mula tu baru setahun. Time tu TikTok live orang baru nak start masuk, baru nak explore, baru nak start berniaga, tak semua masuk je. Dia beza lah dengan sekarang. Sekarang dah macam wajib dah, live host pun boleh demand gaji. Dulu live host tak ada orang nak jadi live host. Betul. So zaman tu, saya ingat lagi time tu tak ramai lah orang berniaga. So competition tu kurang. So siapa yang masuk dalam live, of course dia lagi mudah nak dapat view. Cuma tinggal kerja saya waktu tu nak tweet convertkan dia je live. View dah ada. Dia beza dengan sekarang. Sekarang pula live terlalu banyak. Spritzer pun buat live. Zeus Coffee Freezer buat live. Buat apa dia jual mineral dalam live tu? Itulah. Kan? Tapi dia buat live. So kat situ serba sikit memang kacau competition tu. At the same time view untuk orang-orang klien-klien kita ni jadi rendah. Dan nak convert pun tu lagi suka. So kita double triple lah kerja kita dekat situ. Kita nak tolong dia. So dari segi perbezaan memang banyak sangat beza. Dan saya teringat bulan 6 ke bulan 8 tahun lepas, time tu TikTok update algorithm. Oh, okay. Bila TikTok update algorithm, confirm dia akan ada glitch. Dan glitch tu menyebabkan semua klien saya drop sales dekat live. Drop yang sangat-sangat drop. Daripada yang pernah 6 angka jadi drop tinggal 4 angka je sebulan. Sangat drastic drop. So time tu saya ingat lagi 2 hari saya tak tidur, duk tengok live. Macam mana apa yang jadi live. Duk study cari jawapan tak jumpa. Even TikTok guru lain pun tak bagi any update, tak bagi jawapan kan. So kita macam 2 hari lah tak boleh tidur sampai saya call bos saya lah. Bos saya kata, saya menangis tadi tu. Saya kata, saya dah penat dah. Asal ni Jod. Saya dah 2 hari saya 2 hari dah tak tidur ni. Duk study pasal live. Kenapa? Klien kita semua drop bos. Saya kata tu. So beza dia memang sangat laju lah beza dia. Tak nak always kena update dengan trend, benda yang semasa, and kena selalu update dengan algorithm juga, evaluation. Faham. Itu benda penting. Okay, dan saya suka cara Bos Dijo ni sebabnya Bos Dijo menceritakan yang tak tidur 2 hari untuk semata-mata nak study benda tu. Which saya rasa dekat sini kita semua boleh ambil yang mana sesuatu benda tu, kalau kita nak jadi betul-betul master, kita kena spend our punya masa, luangkan masa banyak dan effort kita lah untuk jadi the real master ini. Sebab macam Bos Dijo cakap, TikTok guru pun tak cerita dan mungkin mereka ni dah bukannya orang kata, mungkin mereka tak tahu juga tapi benda tu tak in demand untuk mereka. So mereka tak fokuskan itu tu, tapi bila you ada fokus lah tentang live ni, bila orang tanya je macam aku kena tahulah benda ni. Saya pernah berada dekat tempat tu bila dengan bahagian Facebook ads masa saya memang all in dengan Facebook ads. Saya faham apa yang Bos Dijo sampaikan. Tapi point dekat sini adalah kita kena berikan as much effort and yang kita boleh berikan lah dan masa kita untuk kita master benda tu. Barulah kita akan jadi macam mana Bos Dijo jadi hari ni, which is orang kata nak buat live cari dia ni, cari Bos Dijo. Nak buat live kat TikTok, belajar dengan ini. Kita nak jadi macam tu. Dan berkaitan dengan Bos Dijo sebut tadi algorithm dan up to date ni, ini benda yang saya sendiri nak tahulah dan saya rasa macam ramai juga orang yang tertanya-tanya. Macam mana seseorang tu, rakyat marhain, bukannya geng sifu guru-guru macam Bos Dijo ni, nak keep up to date dengan algorithm, dengan update yang berlaku ni, macam mana kita nak cepat sikit berbanding dengan orang lain? Mungkin ada tips sebagainya? Sebagai rakyat marhain sebagai rakyat marhain, saya pun di status rakyat marhain lah. Antara saya nak tahu tentang ini update yang latest tentang TikTok. Satu, of course dia datang daripada orang TikTok sendiri. So daripada TikTok guru, agensi daripada yang endorse by TikTok, of course diorang antara orang yang terawal tahu juga. Dan diorang akan announce dan spread tentang benda tu so that diorang boleh gain audience diorang. Diorang pun dapat benefit. So at the end market macam kita rakyat marhain ni, kita pun benefit lah, dapat tahu awal. Dan yang kedua, saya banyak study, memang always setiap hari tengok adalah TikTok Academy. Tu sangat penting untuk mana-mana TikTok seller. Even saya sendiri pun tiap hari tengok TikTok Academy. Sebab apa? Sebab dekat situ lah kalau ada ini update daripada TikTok, dia akan update dekat situ.
dia akan keluar latest update dan sebagainya. And then kalau kita tak di-expose untuk belajar dengan TikTok Guru ke, saya bukan TikTok Guru, even dengan saya ke, untuk belajar tentang live ke, so that dekat dalam tu boleh belajar. Cuma dalam TikTok Academy tu, webinar dia selalu lambat sikit lah update dia. Faham. Benda tu dah berlaku seminggu yang lepas baru keluar. Faham. So dia lambat sikit. So and then training daripada TikTok lah. So daripada situlah untuk kita sebagai rakyat Malhin nak dapat latest update tentang algorithm dan sebagainya. Faham. Dan saya suka dekat situ sebabnya satu benda yang underrated lah, which is kita nak tahu sesuatu ni, pergi terus dekat source dia, sumber dia tu. Sumber. Macam Bos Dijok cakap, pergi terus lah kepada TikTok Academy, yang mana saya rasa macam benda tu nampak macam simple, tapi benda yang saya rasa the first step kita perlu buat, pergi kepada the source ni. Sebagai contoh, kalau air bocor, pipe air bocor, pergilah kepada sumber dia, janganlah pergi tempat lain kan. So analogi yang lebih kurang sama macam tu lah. Dan saya rasa macam mungkin lah, saya tak tahu, mungkin Bos Jujur boleh tambah sikit pandangan saya ni. Saya rasa macam kalau seseorang tu dia baru nak start dengan live ni, TikTok live, kalau lah dia terus pergi kepada TikTok Academy ni, boleh ke dia menghasilkan live yang agak okey lah kalau permulaan? Kita tak cakap tentang convert lagi, tapi live yang orang kata okey lah sebagai permulaan. Apa pandangan Bos Jujur? Sebagai permulaan, dia bila buka TikTok Academy ni, satu benda yang saya suka, dulu dia tak buat, sekarang dia buat, which is dia dah susun benda tu ikut level TikTok seller tersebut. Oh, okay. So bila kita masuk dekat TikTok Academy, dia ada update untuk daripada segi bahagian, saya lupa nama label, tapi dia labelkan lah ikut level macam TikTok seller yang beginner, yang dah advance, so that apa yang kita patut belajar dulu dan sebagainya. Tapi bila kita masuk ke situ, of course benda yang dia ajar tu general untuk semua orang. Dia gunakan apa ni, kita punya kepandaian lah nak kasi business kita kan. So that's how lah saya punya part, saya punya role dekat situ, which is untuk bantu orang tu untuk customize kan based on dia punya business, based on dia punya produk untuk dalam live. And as beginner, saya punya advice selalu sebelum belajar ataupun konsult dengan saya pun, saya selalu kata sebelum nak pergi advance, dah start belum buat live? Itu je. Faham. So bila dah start, of course bila kita dah cuba satu-satu benda, kat situ baru kita nampak, oh live ni kena buat macam ni, kena buat macam ni. Kalau view macam kurang, kenapa dia kurang kan? Kita start ada fikiran, ada persoalan tau. And daripada situ kita akan cari jawapan. So itu the best cara untuk kita belajar lah sebenarnya for me. Faham. So basically dekat sini adalah kalau kita nak pandai buat live ni, start dulu buat live. Saya rasa ni advice paling mahal lah yang Bos Jok boleh berikan, sebabnya saya rasa macam ramai orang yang apa sajalah kita nak buat, dia nak terus jadi pandai tapi tak nak start buat dulu. Saya rasa benda yang mahal dekat sini kita boleh ambil lah. Dan bercakap tentang nak buat ini, nak terus buat ni, saya rasa mungkin Bos Jok boleh beritahu kat saya rasa lah salah satu benda yang mungkin orang menghalang orang untuk start buat live ni lah, dia rasa macam dia takut, dia tak boleh bercakap depan kamera. Betul ke? Itu satu benda yang selalu ditanya. Betul. Jadi dengan benda tu, ada tak macam mana seseorang yang dia rasa macam dia introvert ke, dia tak boleh bercakap, ada tips tak untuk dia letak tepi semua ni dan terus pergi buat live pertama dia tu? Ni bila cakap takut orang ingat motivator kan. Boleh cut ni bahagian ni. Boleh cut bahagian ni. Satu benda lah yang selalu saya letak dalam kepala saya sendiri, even in our mind, in saya punya fikiran sendiri, is nak buat apa-apa of course mesti ada sebab. At the first place, kenapa kita terfikir nak buat live? Mesti ada sebab. Takkan saya saja je. So the first reason yang come out dalam our mind tu, itulah yang patut jadi the ultimate reason untuk kita terus buat dan terus konsisten dalam live. At the first place, kenapa nak buat live? Nak cari duit. Nak cari duit sebab apa? Sebab apa? Tengok anak susah ke? Nak anak sekolah ke? Nak raya ni ke? Then kalau kita tak buat live, adakah kita dapat achieve that? Kalau tak dapat achieve, apa yang kena buat? Maksudnya kena buat live lah. Itu jawapannya. So kena tahu apa first reason. And then yang kedua, bila perasaan takut, saya selalu pegang. Bila takut, redah je. Sebab saya personally, saya orang yang sangat introvert. Oh, okay. Sangat introvert.
Betul So ke ni? boleh kan. Sebab tu saya lagi suka menulis daripada buat video, daripada buat live dan sebagainya. Tapi bila saya expose dalam dunia trainer, saya pegang satu je seorang senior saya lah pernah pesan kat saya. Dia kata kita as trainer ni, kerja kita is nak bagi impact pada orang. At the end orang tu pulang daripada training kita, ada something yang dia buat dan something yang dia buat tu jadi berbuah menjadi satu rezeki untuk dia. So saya pegang dulu tu. So apa reason saya untuk saya tak pergi training tu, untuk saya tak naik atas stage, untuk saya tak pegang mic, untuk saya tak deliver my best waktu training tu. Faham. Fine. So benda yang sama we need to apply bila kita nak buat live. And then kalau takut juga, saya selalu kata kat klien saya, kalau takut sangat, ambil lah kertas tu, tutuplah bahagian view tu, anggaplah tengah bercakap seorang-seorang. Faham. As simple as that. Ambil kertas, tutup bahagian view tu, anggap je macam cakap seorang-seorang. Lama-lama kita dah terbiasa lah. Even tak ada view pun kita rasa semangat nak bercakap. Itulah the simple advice lah untuk orang baru start buat live. Saya rasa that is a very golden advice, satu advice yang sangat-sangat bernilai tinggi. Sebabnya yelah macam-macam, saya rasa macam ramai dah orang yang dah cari macam-macam jenis nasihat nak start ni. Dan saya rasa macam at the end of the day ni, ketakutan itu perlu ada jugalah. Sebab kalau tak takut, kita bukan normal, bukan human lah, bukan manusia. Dan satu falsafah yang saya suka kongsikan dengan orang adalah, sebenarnya kalau kita tengah buat something tu dan kita rasa takut, benda tu sebenarnya benda yang betul yang kita buat. Jadi saya rasa macam dekat sini boleh apply dengan apa yang Bos Ijot cakapkan tadi lah. Okay, dan mungkin soalan terakhir tentang TikTok live ni sendiri sebelum saya nak congkir tentang you punya case tadi dan juga kita nak masuk pada game kita sekejap lagi. Kalaulah seseorang itu dia memang baru nak start zero. Katakanlah bulan puasa ni nak start ada 30 hari, dia ada masa yelah tak makan kan. Harap-harap awak tengok ni tak makan lah kan masa bulan puasa tu. Tak jadi yak-yak lah namanya tu kan. Mungkin waktu rehat ada sejam ke 2 jam ke dia rehat, dia nak buat live. What is 5 tips, 5 step ataupun 5 tips ke yang Bos Ijot boleh share yang orang ni boleh apply sehari-hari dalam bulan puasa tu? Silakan. Okay. So benda pertama of course kena ada sebab kenapa nak buat live. Okay. Tu benda pertama. Supaya dia terus konsisten sepanjang bulan puasa. Faham. Okay. And then yang kedua is konsisten lah. Sebab apa nak kena konsisten, even dalam live funneling saya pun saya letak benda pertama is konsisten. Pergilah mana-mana TikTok Guru pun, konsisten tu penting. Betul. Sebab dia membiasakan algoritma dan membiasakan audience kita bila kita buat live. Dia macam buka kedai lah, buka tutup kedai tu. Orang dah tahu dah shopping mall 10 pagi 10 malam itulah waktu dia. Betul. Sebab apa? Sebab dia konsisten. betul. Sama juga dengan live. And then yang ketiga is bagi saya buat je. First step tu, first day tu buka live, buat je dulu. Buat je live. Biasakan diri bercakap dalam live, apa perasaan, apa benda yang kita nervous, apa benda yang kita banggakan. Selalu orang first live tu lah, TikTok selalu dia pemurah. First live ni dia bagi view banyak. Okay, wow. So, bila first live tu view banyak, so kenapa saya suruh orang buat je live? Sebab itu datangkan semangat dekat dia. Kalau view banyak mudah buat live. Bagi dia manis tu. Bagi dia manis. And then yang keempat is benda apa yang daripada live yang kita dah buat tadi yang kita nak kena improve untuk live esok. Kena take note. Saya sangat pentingkan orang untuk take note apa yang dia dapat daripada live hari ni. Apa benda yang dia berjaya. Kalau ada benda yang terjual, kenapa terjual? Kalau tak terjual, view drop, kenapa view drop? Kalau komen banyak, kenapa orang boleh komen banyak live hari ni? Always triggerkan dalam fikiran kita, kenapa benda terjadi? And then, step yang kelima adalah live lah pula esok tu. Okay. Simple kan? Dah ada 5 step. Last lah. Live lah esok tu pula. Kalau tak, dia tak best lah kalau kita buat satu-satu benda tu just seluk tangan tu baru jari dah buat keluar balik. Lah seluk-seluk lah habis. Tentang emas tu kat bawah ke kan? Kita betul. So itulah 5 step tu bagi saya. 5 step yang sangat-sangat menarik. Simple, sangat simple, doable
Dan itu yang kita suka. Sebabnya seseorang yang baru nak start ni, kalau kita berikan step yang dia confused, dia takkan buat dan sebagainya. Sebab saya tahulah dalam bidang serious skill ni pun ramai yang nak cuba macam-macam tapi tak buat sebab rasa macam susah. Jadi 5 step. Yang pertama, tahu sebab apa kita nak buat live. Yang kedua adalah buat je live tu. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Keempat adalah perbaiki dari live apa yang kita buat sebelum ni, perbaiki. Kemudian yang kelima adalah ambil yang semua perbaiki tu, pergi buat pula live untuk esok. Betul lah? Saya tak tersilap kan 5 step ni. Saya rasa saya sendiri kena ambil benda lah sebab saya pun tak terbuat lagi live pertama ke saya. dan mungkin soalan last lah tentang live ni. Saya baru teringat sambil dengar Bos Jok cakap tadi. Tak salah saya sebenarnya nak buat live ni ada requirements kan untuk buat live. Untuk buat live, requirement dia satu account tu kena 1000 follower ke atas lah. 1000 follow ke atas. So itulah selalunya masalah ramai orang. Ya. Live tapi follower saya tak cukup 1000, nak buat apa ni Bos Jok. So erti kata mudah je. Yang pertama cukupkanlah follower 1k tu. Cukup kalau 1000 tu. Cukupkanlah 1000 tu. Okay, wow. 1000 tu tak susah pun. Kalau kita banyak tengok konten-konten orang lain, banyak study konten orang lain, and then kita banyak follow orang lain dan sebagainya. Faham. And then selain cukupkan 1000 tu, mungkin ada orang lambat nak cukupkan 1000 tu. So apa nak kena buat is, nak buat live juga is daftarkan TikTok account kita tu dekat seller center. Buka TikTok shop lah maksud saya. So bila buka TikTok shop, automatically account kita boleh buat live. Okay, faham. So tak ada alasan lah untuk kita tak buat live sebenarnya. Ada cara. Alasan semata-mata lah kalau tak boleh buat live tu. Okay, baik. Dan sebelum kita masuk kepada punya case tadi, part terakhir untuk kita punya podcast ni, kita akan main kita punya game yang saya beritahu dekat Bos Jok tadi lah. Okay, so dekat saya ni ada board, okay, yang mana akan ada skill versus skill sebelah dengan sebelah macam ni. Okay, sebelah menyebelah macam ni. Okay, contoh saya akan angkat ada 5 saja. Kemudian macam saya beritahu tadi, Bos Jok dia beritahu, saya akan tanya soalan untuk setiap satu board ni. Saya akan tanya skill A versus skill B, mana lebih okey. Dan kita dah beritahu tadi mana lebih okey daripada segi kalau ada skill ni lebih power dan kalau ada skill ni lebih boleh buat duit. Ini your opinion dan awak tengok ni jangan nak masuk ke komen dan cakap tak sabar. Bawa tenang. Ini pendapat Bos Jok dan kita nak dengar pendapat masing-masing sebab setiap podcast yang kita interview ni bermula episod ke-15 baru-baru ni kita nak fikir kenapa orang ni cakap macam ni dan mungkin boleh ambil sedikit dari situ. Okay, so baik, yang pertama dan saya pun dah tunjukkan tadi. Let's go. Coding versus design. Coding versus design. Ya, betul. Dua-dua powerful ni. Coding lah saya ambil. Coding, kenapa? Sebab saya rasa ini satu benda yang susah. Even saya pun tak pandai. Okay. So of course bila benda yang susah, teknologi makin canggih, so orang demand lah for that. So itu satu skill yang mahal. Okay, menarik. Coding. Dan kalau kita tengok episod sebelum ni lain, dan saya suka benda ni sebab tu saya buat game ni. Saya suka nak dengar kenapa orang kata macam ni. Okay, baik, seterusnya. Writing versus public speaking. Ni TikTok live orang ni. Public speaking. Public speaking kenapa? Sebab public speaking sebab saya rasa dia test semua benda atas stage ataupun depan orang. Dia bukan setakat test communication skill, nak bercakap, deliver semua tu, tapi dia test juga critical thinking, problem solving kita, bila orang tanya dan sebagainya, semua benda berlaku time tu. So saya suka public speaking, tak semua orang boleh buat. Okay, public speaking. Okay, dan of course sebab Bos Jok buat live kan, ajar live. Okay, baik, seterusnya. Baking versus cooking. Cooking lah. Cooking, kenapa? Kenapa? Saya rasa ni ilmu mahal yang semua orang perlu ada lah. Semua orang perlu ada. Daripada makan kat kedai, lebih baik masak sendiri. Betul. Masak sendiri kalau tak sedap, rugi juga kan. So cooking, saya pilih cooking. Survival skill yang perlu ada. Baik, cooking. Baik, menarik cooking sebab satu skill mahal yang saya rasa saya pun kena belajar nanti. Okay, seterusnya. Data analysis versus storytelling. Susah Susah ke? Saya ambil data analysis. Data analysis, wow. Okay, kenapa? Sebab saya ajar TikTok live pun salah satu part ada bedah analitik. Saya sangat pentingkan baca data untuk keluarkan SOP so that mudah untuk next live kita nak cakap apa dan buat apa, just tidur basi daripada data yang dah ada je.
Okay, faham. Menarik. Okay. Saya tak sangka. Saya expect storytelling sebenarnya sebab yelah bercakap dalam live, tapi data yang saya betul-betul saya setuju. Okay, dan yang terakhir. Kita tengok ini menarik. Oh, Social media marketing versus content creation. dilema. Sebab pernah kerja marketing agency kan? Dilema ya. Okay, saya rasa social media marketing kot. Social media marketing, kenapa? SMM ni bunyi dia simple tapi sebenarnya sangat luas. Okay. Dan saya sendiri pun tak master semua benda. Dan saya jealous orang yang master semua benda tu. Faham. So saya rasa benda ni kalau ada, saya nak jual apa pun boleh SMM ni. Betul tak? Itu pendapat saya. Ya. Okay, saya setuju. Saya pernah dalam bidang Facebook ads, yang mana saya kadang-kadang lagi lah raya dan sebagainya, dan saya setuju salah satunya lah social media marketing dah paid advertising lah kan. Di mana content creation bagus untuk start, tapi sampai masa tu kena ada jugalah paid ads tu nak pergi lebih jauh. Okay, baik. Thank you so much. Saya tak sabar untuk orang tengok part tu kan. Tiba-tiba rasa segar lah lepas game. Rasa macam otak berfikir. Lepas tu dia orang kata bagi selingan lah untuk kata ada satu pun nak pilih lah. Saya rasa menarik lah untuk kita buat macam tu. Baik, so sekarang kita nak masuk kepada part tu. You punya case study dan you punya menjual skill TikTok live. So baru-baru ni, ini saya tak tipu lah, saya akan sertakan screenshot dekat bahagian video ni lah. InsyaAllah kalau saya tak lupa untuk masa saya update nantilah. Bos Dijot ada tag saya dekat Twitter tentang you punya pelancaran you punya e-book. Saya rasa tu you punya e-book pertama ke? Yes, betul. E-book pertama, dan masa you tag tu jualan dalam RM500 ke? Yes, betul. Okay, dan saya rasa macam kita nak congkes. Mungkin ada orang kata, alah RM500 je. Bro, kalau lah benda tu first time you buat, RM500 tu rasa macam RM50,000 kot. Saya pernah berada kat situasi. Jadi mungkin awak pernah tengok, yang awak tengah tengok ni pun berada dekat situasi sama. Nak congkil sikit. Yang pertama sekali, apa perasaan bila launch tu dan dapat macam tu? Launch tu macam rasa anak lahir tu. Wow, okay. So of course kita happy sebab itu satu benda yang saya dah nanti-nantikan lama dah untuk come out e-book. Dulu saya tak jumpa saya ni dekat mana sebenarnya. At last saya jumpa lepas ni dah okay. Aku dah ada, aku punya ke arah TikTok live. Dan saya fikir why not, saya keluarkan e-book, saya try buat sendiri e-book and then try launch. And alhamdulillah hari tu saya update malam launching tu kan, through webinar saya dapat jual RM500 e-book. And hari ni saya tak run ads lagi, tapi hari ni dah RM800, tiap hari ada 200 orang beli. Wow. So semua tu organik. Siapa nak bagi duit free kan, macam cakap tadi. Ya, betul. Pandang sikit lah Umar tu. Ni untuk orang, kita buat e-book dengan kos pun kita masa lah banyak kan. Ya, betul. Kita banyak buat sendiri dan sebagainya. So bila kita hidangkan pada market dan market hargai dengan membayar e-book tu, dia sangat achievement besar untuk saya. Besar kan. Seriously bangga. Dan saya boleh rasakan sebab saya setiap kali saya dengar bila orang tu buat something first time dan dia dapat result, saya rasa macam aku percaya. Saya sendiri rasa percaya sebabnya kalau tak salah saya mungkin silap. Bos itu ada beli buku saya kan berkaitan dengan set your e-book tu, dan ada follow ke step dalam tu lebih sikit ke? Yes, betul. Salah satu benda yang saya tertarik kan dalam buku tu is bahagian skill dengan minat tu kan. Ya. Kan saya kata awal-awal kat mana saya ni sebenarnya. Dan sajalah try that timetable tu. Skill dengan minat tu kita try tengok. Listkan semua skill and then tengok minat kita 1 to 5 berapa kita kan. Betul. Memang tak salah lah saya buat bahagian TikTok live ni. Mungkin memang walaupun benda tu macam tiba-tiba dapat kat kita pasal live tu. Tapi rupanya kita minat. That's why lah kita suka research, suka study, suka tolong buat bahagian tu kan. So benda tu kita minat. And then second is bahagian data analysis and then content creation, semua benda tu lah. So skill-skill tu, itu satu benda yang saya tertarik. And then yang kedua is
masalah and customer avatar. Faham. Ada bahagian tu kan dalam Ya, buku. ya betul. List out kan masalah tu. And itu betul sebab awal-awal saya buat e-book ni saya fikir saya nak buat saya TikTok live tapi nak buat siapa kan? Lost. Buat TikTok live tu. Kalau tak mau jadi textbook masuk kat dekat capital. Tebal tu. Oxford Fajar. Oxford Fajar. TikTok live buat dijak. So itu penting. Kena figure out apa masalah market atau masalah audience yang kita nak fokus dalam e-book ni. So that e-book ni bring satu impact pada orang yang membeli dan menggunakan e-book tu. Same go saya membeli e-book tu Abang A. Kan? Saya beli, saya dapat, saya gain. Result dia hari ni lah. Maybe small achievement benda orang lain tapi big achievement untuk saya. Betul. Awalnya saya lost tapi saya dapat guide untuk how nak launch e-book ni and how nak terus jual e-book ni dengan nak gain income lagi tinggi lah through the e-book ni. Faham. Okay, so terima kasih sebab berkongsi benda tu dan saya rasa orang yang dengar ni dia akan macam okay, so kalau Bos Jijok boleh buat, dia pun baru nak start semuanya, aku mesti boleh buat. Saya rasa itu benda yang betul lah. Cumanya kita nak dive deeper sikit lagi. Macam mana Bos Jijok dapat you punya customer untuk ibu, sebab you kata buat organik kan? Apa proses yang you buat sebenarnya? Mungkin orang boleh ambil dan apply untuk apa info produk ke yang dia nak buat tu? Okay. So dalam e-book tu juga ada mention kan pasal funnel kan? Ya betul. Tajuk nak cakap. Pasal funnel, which is benda tu sangat bantu lah. Sangat-sangat bantu. Sebab apa? Sebab at the first place saya dah siap e-book tu lama dah. Tapi saya fikir macam mana ada ke orang nak, macam mana nak gain minat daripada orang, nak kena buat apa, columnization kan. Columnization, yep. So apa yang saya buat is saya fokus kepada Twitter sebab saya orang yang suka menulis. Walaupun follower tak ramai, tak apa, kita fokus kat Twitter. So fokus kat Twitter, saya buat thread, share value-value tentang live. Tak banyak orang hidangkan tentang live, saya buat thread tentang live, bedah live influencer ni, bedah live TikTok seller ni. So saya bedah live, daripada situ orang gain tentang live dan orang notice saya. And daripada situ saya ajak orang yang baca thread tu untuk masuk ke dalam WhatsApp group supaya saya boleh bedah live diorang pula. And memang saya betul lah dalam WhatsApp group tu. Ada yang saya masuk live diorang yang saya bedah kan. So diorang gain. So daripada situ diorang pun share pada kawan-kawan diorang link, so masuk dalam group. And saya tak expect, saya expect dalam 50 orang je dalam group tu. Yalah sebab follower saya kat Twitter pun tak ramai kan. So satu tu je saya fokus. So saya fikir okay lah 50 orang pun dah cantik untuk launch. Tapi alhamdulillah malam saya buat kelas 29 bulan, total ada 90 orang lebih. Wow. So 90 ramai. Bagi saya ramai, alhamdulillah. Ramai. Saya setuju, benda tu ramai sebab 90 orang. Cuba kalau kita bayangkan dalam satu bilik 90 orang. Banyak tu. Betul. 90 orang yang masuk kelas malam tu, free class saya buat. Free class. So saya memang ambil nisbah separuh. Sebelum ni saya buat kelas pun selalunya separuh-separuh kalau benda percuma kan. So daripada 90 saya target 45 masuk. Alhamdulillah dalam 40 tu yang masuk dalam webinar. Dah sampai sesi hujung, which is hujung upselling lah. Dari ibu tu saya jujur je dalam kelas tu. Saya kata awal dalam kelas ni memang saya nak menjual tunggu sampai hujung. Saya kata awal. So hujung tu saya ambil nisbah separuh juga. Daripada 40, 20 akan stay. Tapi alhamdulillah ada 28 nak dekat 30 yang stay untuk sesi upselling tu. And daripada tu ada 5 orang yang membeli set yang RM89 tu lah, which is set yang paling mahal lah. Yang dalam apa ni ibu saya RM89. So okay. Alhamdulillah saya achieve target. Memang saya target 5 orang. Saya tak target lebih daripada tu pun. So saya achieve target. So alhamdulillah. Faham. Dan saya menarik, saya akan bedah balik apa yang Bos Jijok ceritakan satu persatu. Cuma yang pertama sekali adalah pack RM89 tu. Saya memang banyak kali dengar orang datang kat saya, tuan,
Saya nak jual e-book tapi saya rasa tak boleh jual mahal. Saya nak jual RM10, RM5, RM20. This is one proof lagi selain daripada banyak proof yang saya dah ceritakan sebelum ni, yang mana e-book ni kalau value dia betul, kena pada orangnya. RM90 macam tu je dia boleh keluarkan sebenarnya. Selagi mana macam Bos Jio cakap kat sini tadi lah, boleh menyelesaikan masalah tu, orang tu berikan value kepada dia lah. Dan yang keduanya adalah Bos Jio disebutkan tadi adalah kejujuran. Upfront, being honest, transparent. Saya rasa tu benda yang zaman sekarang ni semakin berkurang. Sebab saya rasa macam kebanyakan orang yang nak jual ni kebanyakannya lebih macam nak berspindung dan sebagainya. Dan saya sendiri pun banyak apply tentang bagi tahu, okay, kalau jual nanti saya akan jual. Nak ambil, tak nak ambil, terpulang, tak ada masalah. Tapi tak bermaksud sesi free kelas tu tak ada apa-apa. Value tu masih lagi ada. Jadi orang suka kejujuran tu. Kemudian yang ketiga adalah tadi value. Memberikan value. Salah satu benda yang Bos Jio buat yang saya suka adalah bila dah kumpul orang dalam grup tu, tak biarkan. Tak biarkan gitu je. Berikan value dan you masuk live mereka, dah bedah live mereka sendiri. So saya rasa macam memang selayaknya you dapat apa yang you dapat hari ni lah. Based on value yang you berikan. Dan kalau awak dengar podcast ni, tengok podcast ni, ambil benda tu, kumpul orang dalam satu kolam grup WhatsApp dan sebagainya, macam Bos Jio buat dekat grup WhatsApp, kemudian berikan as much value as possible lah untuk kita bantu orang tu. Dan orang tu akan bantu kita dalam bentuk wang ringgit dia. Dia akan bagi dekat kita. Kemudian soalan saya dekat Bos Jio yang seterusnya adalah, okay, so sekarang Bos Jio dah start buat e-book. Ada plan ke nak buat kelas lagi ke? Nak buat coaching ke tentang skill life ni? So daripada e-book tu actually kalau yang RM89 tu memang dah termasuk kelas lah. Oh, okay, faham. So kat situ memang akan ada kelas lah every month. Monthly class untuk orang yang membeli e-book tu. And then saya memang buat consultation. Memang sebelum beli e-book tu pun memang buat consultation. Okay, faham. E-book ni saya pandang benefit yang pertama is untuk orang yang tak mampu bayar consultation, yang tight budget dia ketat sikit lah. So how dia nak belajar live, tak ada lagi orang keluarkan e-book tentang live, so saya keluarkan untuk bantu diorang for live lah, terutamanya affiliate dan sebagainya. And then yang kedua saya pandang daripada side business is untuk gain database untuk saya lah. Yes, betul. From there saya boleh buat macam-macam. Ada database ni macam-macam benda lah. Saya boleh buat lagi bebas sikit. Nak berkarya menggunakan database tu kan. So from there kita boleh macam-macam hidangkan, upselling dan sebagainya based on needs database tersebut lah. So presentation, training, benda tu masih lagi saya buat sampai ke hari ni. Alhamdulillah. Faham. Okay, menarik. Dan dekat ujung nanti kita akan tanya soalan macam mana orang nak contact Bos Jio dan sebagainya untuk consultation kan. Tapi sebelum kita pergi bahagian tu, kita nak masuk satu part yang mana saya akan sentiasa tanya kepada setiap kita punya jemputan lah, tetamu kita. Dan part ini adalah part last untuk kita punya sesi podcast. Soalan pertama untuk part ni adalah, Bos Jio jual satu skill yang tak ramai orang rasa macam dia boleh jual. Buat live, ajar orang macam mana nak buat live. Dan saya sendiri dah personally saya dah jumpa macam-macam jenis skill lah. Saya buat security, penternakan ayam, pantun dan sebagainya. Saya dah tahu benda ni memang boleh dijual. Tapi pada pandangan Bos Jio, apa yang Bos Jio boleh cakapkan kepada orang yang mana dia selalu cakap, saya rasa skill saya tak boleh dijual, ataupun saya rasa saya tak ada skill. Apa yang Bos Jio boleh cakapkan dekat mereka ni untuk beri motivasi ataupun untuk mereka buat je lah dan sebagainya. Okay, so dia bukan tak ada skill. Sebenarnya setiap orang ada skill masing-masing. Even dalam buku tu pun ada mention. Setiap orang ada skill masing-masing. Saya ingat ayat tu. Ayat tu meninggalkan impak tu, ingat tu. Sebab benda tu men-triggerkan diri kita. Sebenarnya ada value diri kita ni. Kita yang selalu pandang rendah kat diri sendiri. So, kalau kita tak tahu kat mana skill kita, kat mana nak positionkan diri kita, satu benda yang nak kena bagi saya lah apa yang patut kita buat. Benda pertama is identify kat mana kekuatan kita ni. Identify skill kita. Benda yang timetable tu sangat function lah. Untuk orang yang atas pagar, nak tahu diri dia dekat mana. Based on skill and minat, kita ni dekat mana. Tu benda yang pertama. And then benda yang kedua, kalau tak yakin juga dengan diri kita ni, cuba tanya pada market kita, cuba tanya atau even pada follower kita, apa yang orang nampak dekat diri kita. Buat survey atau sebagainya, apa yang orang nampak yang kita boleh
hidangkan, yang kita boleh bagikan pada market. So itu dua benda, sebab kadang bukan tak ada tapi kita tak nampak. Kita tak nampak skill kita sendiri. Betul, betul. Kita kena congkilkan skill tu, keluarkan. Dia ada cuma tersorok. Setuju. Dan saya ucapkan terima kasih sebab katakan macam tu, sebab bagi saya, ya betul, saya setuju. Semua orang ada skill yang kita je tak nampak, dan yang nampak tu orang lain sebenarnya. Nampak skill kita, followers kita ke ni, even mak ayah kita ke kawan-kawan kita sebenarnya boleh bagi tahu kita apa skill kita lah yang kita boleh keluarkan dan jual kepada dunia. Bukan untuk buat duit, nombor 2, berikan impak bagi saya nombor 1 lah. Boleh bantu menyelesaikan masalah orang. Kemudian yang kedua yang saya nak tanyakan Bos Jijot tentang menjual skill ni adalah, macam mana kalaulah kata Bos Jijot ni terpaksa start balik daripada kosong, kena pergi balik 10 tahun lepas. Saya tak tahu, mungkin masa tu Bos Jijot bekerja dengan marketing agency ke apa kan, 10 tahun lepas, adakah Bos Jijot akan start juga dengan TikTok live ataupun Bos Jijot akan buat benda lain? Back to masa yang lepas. Ya. Kalau back to masa yang lepas, saya tak jamin saya akan fokus kepada TikTok live. Satu benda saya kata, jenis yang saya masuk ni adalah jenis yang random. Betul. Saya tak plan. So kalau saya pergi masa lepas without knowing, tanpa tahu future saya, mungkin saya tak fokus kepada live lah. Faham. Kan? Tapi kalau pandang kepada side diri saya orang yang opportunist lah. Ya, saya kalau nampak satu peluang, saya try go deeper. Faham. Pada waktu itu memang saya terdedah dengan TikTok. Of course saya akan try go deeper dalam TikTok ni apa. Mungkin saya pengganti Bro Safwan. Mungkin boleh jadi. Tunggu di out kan. Boleh jadi kan. So masa lepas saya based on pengalaman lah. Based on pengalaman. So pengalaman tu yang banyak mengajar saya sebenarnya. Tiba-tiba hari ni masuk ke dalam live, itu pun berdasarkan pengalaman hidup. Faham. Dan menarik. Dan saya rasa macam sesiapa pun mungkin lah akan gunakan opportunity yang sama lah. Kalau dah depan mata kita kan, gunakan apa yang tengah viral ke, tengah in trend. Dan kalau lah benda tu memang kita suka buat, tu paling penting. Kita suka buat, kita minat benda tu, teruskan. Tapi saya percaya walaupun back tu masa lepas, saya masih lagi seorang trainer. Faham. Maksudnya Bos Jijot memang minat bercakap dan berkongsi training lah. Saya daripada zaman belajar degree kat UAE lagi, memang dah konsep bisnes orang. Oh wow. So saya jamin walaupun back tu masa yang lepas, saya masih lagi seorang trainer lah. Itu yang saya pandang. Tapi saya tak tahu trainer daripada side apa. Sebab waktu dulu pun saya banyak masuk itu motivation dan sebagainya. Tapi masih lagi sharing and giving impact pada society lah. Itu yang saya nampak. Okay, faham. Okay, soalan terakhir daripada saya. Satu platform yang terbaik untuk buat live tahun 2024 dan ke depan, platform apa? Satu platform? Ya, satu je. Untuk buat live Untuk buat live. Tahun ni sampai ke tahun depan, jawapannya TikTok lah. TikTok. Okay. Kalau boleh pergi jawapan kedua, Shopee lah. Shopee? Shopee jawapan kedua? Yes. Okay, kenapa Shopee dan bukannya YouTube ke, Twitter ke ataupun Facebook Live ke? Saya punya pendekatan is dekat ibu saya pun memang saya tulis besar-besar. Fokus live yang convert, bukan live viral. Itu fokus saya. So bila live yang convert, ada dua platform yang saya nampak memang bagi conversion kepada kita, which is TikTok Live dengan Shopee Live. And kenapa Shopee Live yang kedua? Sebab saya dah nampak trend Shopee Live makin naik. Okay. Trend 2 ni lagi naik Shopee Live. Ramai orang start pindah ke Shopee Live juga. Okay, faham. Dua-dua tu patut difokuskan lah. Okay. Dan saya harapkan Bos Jijot boleh keluarkan ebook pula lah tentang Shopee Live. Saya rasa macam dah, kalau betul menuju ke Shopee Live, mungkin kalau kita buat lagi sesi ni hujung tahun ni ataupun tahun depan kan, mungkin saya lah Bos Jijot akan cakap Shopee Live. Jadi kita harap
Bos Ijot boleh keluarkan e-book tu pula nanti kan, untuk bantu orang pula untuk buat Shopee Live dekat sana. Dan saya rasa kena buat baju lah tagline tu, biar convert bukan viral. Menarik. Ramai orang ingat saya pun sebab that tagline lah. Saya tak Ya, makan ada faham, banyak faham. view. Tapi Okay. Menarik dan saya rasa macam memang patut jadi tagline lah selepas ni kan. Okay, Bos Ijot, saya ucapkan terima kasih sebab bersama dengan kita dalam Just a Little Skill Podcast hari ni. Mungkin kata-kata terakhir daripada Bos Ijot, macam mana orang nak jumpa Bos Ijot? Dekat mana nak cari? Okay, so nak cari saya, orang yang paling tak susah nak cari. Boleh approach je saya di mana-mana social media Okay. dengan nama yang sama, Bos Jijot, BOSSJIJOT, Bos Jijot. So dekat IG ke Twitter, TikTok boleh approach saya. So daripada situ kita try apa yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Yang saya tak boleh bantu, saya akan cakap awal, saya bukan orang yang tepat lah. So saya orang yang macam tu. So jangan risau, boleh je contact saya bila-bila masa. Okay. Baik, dan kalau nak dapatkan e-book TikTok Live tu dekat mana? Oh, nak dapatkan e-book TikTok Live, boleh je search website bosjijot.com, BOSSJIJOT.com. Okay, baik, dan saya akan letakkan dekat bahagian description dekat bawah ni. Sekiranya mungkin ada yang awak yang tengah tengok ni nak dapatkan e-book tu, nak buat live dan nak jadi penjual dan buat duit dengan skill awak, nak jual e-book ke, nak jual produk, silakan, tak ada masalah. Sekali lagi Bos Ijot, terima kasih luangkan masa dengan kita dan teruskan usaha Bos Ijot dengan apa yang Bos Ijot buat sekarang ni. Saya ucapkan terima kasih untuk tu juga dan kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.